بنا سوءا فأشغله في نفسه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Alhamdulillah, bersyukurlah kita bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan sentiasa mencurahkan berbagai rahmat dan nikmat pada kita, dan Allah selamatkan kita daripada bencana dan perkara yang tak disukai dan tak digemari oleh kita. Alhamdulillah, dengan rahmat, nikmat, kurniaan Allah pada kita hari ini, kita semua dapat kembali pada majlis ilmi kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, sebagaimana kita telah lalu pada minggu yang dulu bahawa kita telah berada dalam bulan Rabiul Awal, bulan yang mana kebiasaan dan kebanyakan umat Islam selalu ada upacara tertentu dalam bulan Rabiul Awal ini, yang mana mereka mengatakan bulan Maulidun Nabi, dan mereka ada berbagai-bagai upacara untuk meriahkan dan menggembirakan dan membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membesarkan bulan ini dan membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai bentuk. Terkadang bentuk yang mereka anggap atau membesarkan Nabi itu adalah bentuk yang mana tidak ada tunjuk ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun ada. Maka kita dalam bulan ini, marilah kita sama untuk ikuti juga berkenaan dengan kebesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita bercakap dulu bahasanya kita akan ikuti bulan ini tentang keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kehebatannya sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita berpadu pada buku yang sama kita ni adalah buku keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ada pada tangan kita semua. Kita ikuti satu persatu sehingga kita akan selesai buku ni insya-Allah dalam bulan ni ataupun lepas sikit pada bulan ni insya-Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, kita telah lalu dulu tentang kehebatan Nabi ataupun keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam alam dunia ini, yang mana ada beberapa perkara, beberapa sifat yang diberikan keagungan dan kebesaran Nabi dalam dunia ini. Yang pertama kita bicara dulu ialah perjanjian Allah kepada para rasul dan anbiya dahulu, iaitu Allah telah janji dengan nabi-nabi dan rasul dulu, bila bangkitnya Nabi terakhir ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mesti ikuti Nabi yang baru bangkit itu, dan begitu juga umat mereka-nya. Kita bicara lepas tu. Hari ini kita masuk yang kedua dalam muka 19 daripada buku sama kita ni, buku Keagungan Rasul ni, muka 19. Yang kedua, pemberitahuan kepada ahli kitab tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemberitahuan kepada ahli kitab tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beritahu pada ahli kitab tentang sifat-sifat Nabi. Katanya, sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun diberitahu kepada ahli kitab, sama ada golongan Yahudi dan Nasara, secara tafsir dan detail akan satu persatu. Sama ada dalam risalah Musa alaihissalam kitabut Taurah atau risalah Isa alaihissalam kitabul Injil. Telah pun dinyatakan tentang Nabi yang akan dibangkit selepas mereka, iaitu seorang Nabi yang besar dan tinggi kedudukan dan pangkatnya, serta dinyatakan sifatnya sekian-sekian. Masya Allah. Ini merupakan satu kehebatan Nabi kita, yang mana Allah telah beritahu pada ahli kitab dulu, sama ada Yahudi ataupun Nasara, melalui Nabi Musa dalam kitab Taurah dan melalui Nabi Isa dan kitab Injil, telah royak dah tentang sifat Nabi SAW yang akan dibangkit. Nabi tak bangkit lagi, tapi royak dah dalam kitab Taurah dan Injil itu. Masya Allah. Firman Allah Subhanahu
alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 146. Maksudnya orang-orang yang kami telah beri kepada mereka Alkitab, At-Taurah dan Injil, mengetahui, mengenal Muhammad seperti mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Masya Allah. Allah telah ceritakan pada kita dalam Quran Karim bahwasanya Allah telah beri kitab pada umat yang dulu, pada ahli kitab dan kitab Taurah dan Injil, dan beritahu tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu kenal Nabi supaya mereka itu kenal anak mereka sendiri. Lah mana mereka itu kenal anak mereka, lah itulah mereka itu kenalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerak, yakin, jelas mereka itu kenal Nabi. Masya-Allah. Nabi tak bakit lagi, tapi dalam kitab mereka itu royak dah. Berarti mereka dapat mengenalkan Nabi ini dengan yakin tanpa sok tentang benar kenabiannya. Mereka yakin kata Nabi sungguh. Ni ya Nabi sungguhnya. Mengikut kitab mereka itu. Sebagaimana seseorang itu tiada syak dan tiada ragu terhadap anaknya yang datang dari sulbinya sendiri. Sebagaimana seorang itu anak dia datang dari sulbi dia sendiri, dia tak syak lah kata anak dia. Maka Nabi Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam adalah benar Nabi sungguh, mereka tidak syak juga. Itulah kenyataan Allah Ta'ala, dan mereka pun kenal benar, cerak benar. Firman Allah Subhanahu, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Surah Al-A'raf surah yang ke-7 muka 1 ayat 157. Maksudnya mereka yang mengikutkan Rasul lagi Nabi yang ummi, yang mana namanya mereka dapat tertulis di dalam Al-Taurah dan Al-Injil. Masya Allah. Orang yang ikutkan Rasul, orang yang ikutkan Nabi yang ummi, Nabi tak anda baca ni, Nabi ni telah ada cerita dah, riwayat dah dalam kitab mereka Taurah dan Injil. Maka orang itu adalah orang yang beriman sungguh. Masya Allah. Kitab At-Taurah dan Al-Injil bukanlah kitab yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi sifat-sifatnya telah pun disebut padanya dengan jelas dan nyata. Kitab Taurah Injil bukan kitab turun dari Nabi kita, turun pada Nabi Musa dan Nabi Isa. Taurah pada Nabi Musa, Injil pada Nabi Isa. Tapi sifat Nabi kita telah dinyata dalam kitab itu. Maka tidak syak lagi bahawa itu adalah suatu kehebatan, satu kemuliaan dan satu keagungan yang diberi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Jelas kata inilah kehebatan Nabi. Oleh itu kita dah bulan Maulud yang mana kita dah agak tu bulan Maulud ni, marilah kita kenal tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehebatan dianya, keagungan dianya. Maka semoga dapat menambah lagi keyakinan dan kekuatan iman kita pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian. Yang kedua tentang kehebatan Nabi dalam dunia ialah pemberitahuan Allah kepada ahli kitab tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dikhitam atau dikhatam dan disudahi kenabian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini juga. Dikhitam, disudahi suk kenabian, suk Nabi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla
telah sapah. Terwayak tentang Islam itu kepada umat Muhammad, dikatakan umat dakwah tu. Dalam hal itu pun kita bukan madai tu. Bukan madai. Kita kena keluar pula berdakwah secara diri kita, secara peribadi kita. Firman Allah Subhanahu, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat yang ke-107. Maksudnya, dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan untuk rahmat bagi semesta alam. Masya Allah. Allah utus Muhammad ni adalah untuk rahmat alam. Alam duduk dalam keadaan yang tidak sempurna, keadaan yang suasananya kucak-kacir, dalam bala, dalam ujian apa. Hantarkan Muhammad adalah untuk rahmat. Untuk rahmat. Masya Allah. Ajaran Muhammad adalah ajaran rahmat, kerana itu adalah ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Kana kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithu ila kulli ahmar wa aswad wa uhillat liyal ghanaim wa lam tuhal li ahadin qabli wa ju'ilat liyal ardu tayyibatan tahuran wa masjidan fa ayyuma rajulin adrakathu salah shalla haitsu kan wa nusirtu birru'bi baina yaday masirati syahrin wa atitu syafa'ah. Sahih Muslim rakam 3 dalam dikung 521. Maksudnya, ini Nabi sendiri menceritakan pada kita tentang limpah kurnia Allah kepada dia, yang mana salah dia adalah untuk umum pada manusia, dan beberapa perkara yang lebih khususiat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah beri pada Nabi yang dulu. Nabi kata, dikurnia kepada aku 5 perkara. Allah beri pada aku 5 perkara yang mana tidak pernah diberinya pada seseorang pun sebelum aku. Allah tak bisa beri pada orang dulu pada aku. Seorang pun tak bisa beri pada aku 5 perkara. Nabi kata, adalah kesemua Nabi diutusnya pada kaumnya yang tertentu. So, semua Nabi dulu diutus untuk kaum dia. Ada? Kaum dia duduk di bucu mana, kampung mana, bandar mana, Nabi tu untuk puk dia situ, tupuk situ. Dan masa tu lah juga ada Nabi lain pula untuk puk dia tupuk situ pula. Itu adalah Nabi dulu. Adalah kesemua Nabi diutusnya pada kaumnya yang tertentu, dan diutuskan aku kepada setiap yang berkulit merah dan hitam. Kulit putih dan hitam, kulit merah dan hitam, semua diutuskan aku semua. Apa kulit pun diutuskan aku. Mana semua manusia. Semua manusia. Tak kira kulit putih, kulit hitam, kulit merah, kulit tak kira. Nabi yang dulu diutus hanya untuk kaum dia ya. Untuk kaum dia. Cawak dia, ampa dia, ataupun dan mungkin dia, dan kampung dia, kau dah tu ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus pada semua yang berkulit putih, kulit hitam, kulit merah dan sebagainya. Mana semua manusia. Satu, dan dihalalkan bagiku harta ghanimah, harta rampasan perang, yang mana tidak pernah dihalalnya kepada seseorang sebelum aku. Masya Allah. Harta rampasan perang ni, bila perang menang ni, harta kafir tu bila perang menang dihalalkan pada aku ni dan pada umat aku tu, boleh ambil harta tu. Jangan pasal perang. Dan tak pernah dihalalkan pada nabi-nabi dulu padaku. Ini khas cepak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dijadikan bagiku bumi itu bersih suci dan menjadi tempat sujud, tempat solah, yang mana seseorang didapati solah, dia boleh bersolah di mana sahaja dia berada. Nisa, mana yang diberi kepada aku bumi bersih. Tanah bumi ini bersih dan boleh jadi tempat semaya semua bumi. Di mana saja sepak siapa masa semaya boleh semaya di mana bumi. Tak ada apa. Hal ini juga khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah jadi umat Nabi dulu tu semaya tempat tertentu.
Nabi kita boleh semaya di mana saja. Dan umat dia pun boleh semaya. Berada di mana, siapa ketua semaya, boleh semaya. Masya Allah. Dan ditolongkan aku dengan perasaan gerun di dalam jiwa seteru sebelum masa perjalanan sebulan. Masya Allah. Tapi kan Nabi ni seteru tu bahasa gerung. Belum nak pergi sebulan tu, perjalanan sebulan dah sampai situ tu, seteru tu bahasa gerung dah. Takut. Dan diberi pada aku syafaat. Beri syafaat pada aku hari ini akhirat esok. Ialah yang dikatakan syafaatul uzma tu. Hadis khas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata daripada ayat dan hadis di atas bahawa risalah yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah risalah yang amat penting. Risalah yang disandarkan Nabi ini risalah yang amat penting kali dan merangkumi ke semua jenis manusia untuk disampaikan kepadanya. Merangkumi semua jenis manusia untuk sampai risalah ni tanpa dibataskan pada kaum. Tak kira kaum mana, bi'ah lagu mana, bahasa mesti mana, bahasa Sia, bahasa Melayu apa pun tak kira, budaya, budaya gapo, tempat dan masa tertentu tidak ditentukan. Umum semua. Malah hadis salahnya yang lengkap dan sempurna ini diumumkan pada seluruh manusia dan jin. Masya Allah. Itulah kita dapati kelebihan dan kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana risalah ini mempunyai kesumbulan yang lengkap dan sempurna untuk umum manusia dan jin serta mempunyai keagungan dan kehebatan yang tinggi, maka orang yang menanggung dan memikul amanah risalah ini juga mempunyai kehebatan dan keagungan yang tinggi dan mulia. Risalah Nabi kita ni adalah risalah yang merangkumi semua, yang lengkap, yang sempurna. Dan memang risalah ni risalah yang tinggi, risalah yang mempunyai kehebatan. Maka orang yang bawa risalah ini juga hebat. Orang bawa risalah ini juga hebat. Sebab risalah ni hebat. Risalah ni adalah besar, mulia, tinggi, lengkap. Maka orang bawa risalah itu juga hebatnya dan tingginya. Ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana tidak mampu membawa keagungan dan kehebatan risalah ini, melainkan mereka yang mempunyai keagungan dan kehebatan yang munasabah dengan risalah ini. Tak mampu nak bawa risalah ini, mereka orang itu hebat juga. Mereka orang itu tinggi juga, besar juga orang itu. Ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan risalah dulu tu untuk kaum-kaum dia ya. Risalah Nabi kita Muhammad untuk seluruh manusia. Satu risalah yang agung dan besar. Orang nak bawa risalah ni, dia kena besar juga. Dia kena tinggi juga. Dia kena mulia. Maka baginda adalah seorang yang dikurniakan keagungan dan kehebatan yang tidak dapat dinafikan lagi. Masya Allah. Tak ada soal. Nabi kita adalah Nabi yang telah diberikan keagungan dan kehebatan. Hebat, nampak segak, nampak besar, mulia, yang mana tak dapat dinafikan lagi, tak boleh petisik lagi dah. Masya Allah. Itulah yang keempat daripada keagungan Nabi dalam dunia. Yang kelima, supahan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi supah dengan Nabi lah mana? Allah supah dengan Nabi. Allah supah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah dengan makhluknya, melainkan dapat menunjukkan bahawa makhluk yang disumpah oleh Allah itu adalah mempunyai kehebatan dan keagungan yang tinggi. Dia bersumpah ni, kalau kita hamba ni, dia nak sumpah lain pada Allah tak boleh. Dia kena sumpah dengan Allah, dengan nama Allah. Allah yang boleh sumpah dengan makhluk dia. Benda yang mana Allah sumpah daripada makhluk dia tu menunjukkan benda tu penting. Benda tu penting bila Allah bersumpah dengan makhluk dia tu. Sebagaimana Allah bersumpah dengan matahari dan bulan. Masya Allah. Allah sumpah dengan matahari dan bulan.
firman Allah, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Surah Syams ayat surah ayat 1 sampai ayat 2. Maksudnya demi matahari dan cahayanya pada pagi hari. Itu pihak supah matahari. Supah demi wa tu wa supah namanya. Wa untuk digunakan supah. Wa wallahi wa billahi wa taala. Wa ba ta hanya wa untuk digunakan untuk supah. Ini pihak supah dengan matahari wasyamsi wadduha. Makna demi matahari dan cahayanya pada pagi hari. Wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya. Ini tersupah dengan matahari, tersupah dengan bulan. Menunjukkan pentingnya matahari dan bulan itu. Maka sudah tentu bagi matahari dan bulan itu sifat keistimewaan yang tertentu. Ada sifat istimewa, benda fisik ada pada bulan dan matahari itu, sebab itu tersupahnya. Tersupah dengan makhluknya. Maka bagaimana pula sekiranya Allah bersumpah dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai firman-Nya, masya-Allah. Allah sumpah dengan nabi kita. Masya-Allah. La'amruka innahum fi sakratihim ya'mahun. Surah Al-Hijr ayat 72. La'amruka innahum fi sakratihim ya'mahun. Maksudnya demi umur engkau. Lam la sumpah dia. La'amruka. Demi umur engkau. Nabi sumpah, Allah sumpah dengan umur Nabi. La'amruka, demi umur engkau. Allah sumpah dengan umur Nabi. Sesungguhnya mereka terumbang ambing dalam kemabukan kesesatan. Demi umur engkau, mereka tu manusia tu terumbang ambing dalam sesat. Ini berarti Nabi bersumpah dengan Allah, bersumpah dengan Nabi kita Muhammad SAW, bersumpah dengan umur Nabi SAW. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah bersumpah dengan umur Nabi SAW, dan Allah tidak pernah bersumpah dengan seseorang daripada makhluknya melainkan dengan Nabi Muhammad SAW. Allah tak pernah sumpah dengan seorang daripada makhluk dia daripada nabi-nabi yang dulu. Allah sumpah dengan benda lain ada, dengan matahari, dengan bulan, dengan apa, dengan wal asri innal insana fi khusrin dan sebagainya, tapi dengan manusia tak ada. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang Allah bersumpah dengannya. Maka ini menunjukkan suatu kebesaran, kehebatan dan keagungan yang diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Jelaslah pada kita kehebatan Nabi. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma khalafallahu ta'ala bihayati ahadin illa bihayati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Itu sebut dalam Jami' Al-Bayan bagi Tabarani, bagi At-Tabari juzuk 14 muka 44. Kata-kata Ibn Abbas, maksudnya kata Abdullah bin Abbas, katanya Allah tidak bersumpah dengan hidup seseorang melainkan dengan hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tak pernah sumpah dengan hidup seorang manusia melainkan dengan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jelaslah menunjukkan atas kehebatan Nabi. Alhamdulillah, kita dalam bulan yang mana manusia katakan bulan Maulud ni, kita tanamkanlah perasaan dalam jiwa kita kehebatan Nabi ini. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian yang kelima daripada kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keagungannya dalam dunia. Yang keenam, diangkatkan sebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, akak sebutan nama Nabi. Lah mana Allah Azza wa Jalla telah menyatakan bahwasanya dia mengangkatkan sebutan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada beberapa keadaan. Allah sebut bahwasanya Allah sebut nama Nabi pada banyak tempat. Disebut nama Nabi pada banyak tempat. Firman Allah Subhanahu wa rafa'na laka dzikrak. Surah Asy-Syarh ayat yang kedua. Wa rafa'na laka dzikrak, saya kata maksudnya, dan kami angkatkan, kami meninggikan bagi engkau sebutan nama engkau. Saya dah Allah sebut, angkatkan sebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu didapati banyak keadaan apabila disebut nama Allah Azza wa Jalla, kemudian disertai dengan sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu didapati banyak tempat. Bila sebut nama Allah, sebut nama Nabi kita Muhammad. Sebut nama Allah, sebut nama Nabi kita Muhammad. Banyak tempat.
dalam syariat Nabi Muhammad SAW ini. Antaranya, alif, yang pertama, ketika mengucap asyhadah bagi seseorang yang hendak memeluk Islam, ia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dia. Satu sebut teh. Jadi orang kafir masuk Islam, dia kena ucap asyhadu an la ilaha illallah, lepas tu kena mengucap pula wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak madai kalau so saja. Kena campur dua tu. Ini sebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketika azan untuk solat. Ketika azan ikut solat, apa kata Rabbah? Asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu sebut pula wa asyhadu, bukan ada wa tu, tak ada wa dah, wa tu dah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu silap tabak tu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam azan. Dalam azan. Dua kali. Begitu juga ketika iqamat solat, qamat pun serupa juga. Maknanya itulah kata wa rafa'na laka dzikrak. Sebutkan nama Nabi. Selalu sebutkan nama Nabi. Yang ketiga, jim, ketika mengucap tasyahud dalam solat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita baca tasyahud. Baca tahiyat tu. Semua tu katakan disebutkan nama Nabi. Tak tinggal. Tiap-tiap hari sebut nama Nabi. Masya Allah. Yang keempat atau bedal, diperintah supaya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni khas. Perintah suruh selawat ke Nabi. Suruh sebut nama Nabi. Perintah tu firman Allah Azza wa Jalla, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 56. Ayat ni boleh katakan setiap minggu dalam khutbah jemaah tu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Biasanya akhir khutbah yang kedua tu sebut ni, Tok Khatib sebut ni. Dan sebagai maklumat pada kita, bila kita dengar khatib baca ayat ni, kita nak selawat. Sebab saya kata ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Maksudnya sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat ke atasnya dan mengucapkan salam kehormatan padanya. Jadi bila Tok Khatib kata sallu alaihi wasallimu taslima, kita nak baca Allahumma salli ala Muhammad. Sebab kita terima perintah Allah selalu dah. Hak ni hak disyaratnya. Adapun hak belum Tok Khatib baca ketubah, hak dia baca pergi tukar mula-mula, hak tu tak ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada tu. Hak ni hak dalam khutbah yang kedua tu, sebagai nama akhir khutbah, biasanya dibaca ke ayat ni, dan bila kita dengar ayat ni, kita kena baca selawat belaka. Baca selawat belaka. Itu adalah menunjukkan bahasanya sebutan nama Nabi tu kena sebut semua. Kena sebut semua. Bila dapat terima perintah Allah, kita kena selawat. Dan bukan setakat itu saja dah. Tengok, di samping itu diberi beberapa kelebihan pada mereka yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Di kelebihan pula bagi selawat Nabi. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Itu hadis riwayat Muslim rakam 875. Maksudnya sesiapa berselawat ke atasku satu kali, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 kali. Masya Allah. Ini kehebatan Nabi. Siapa selawat ke Nabi sekali, Allah selawat bagi orang itu 10 kali. Masya Allah. Keampunan, rahmat Allah bagi orang itu 10 kali. Kita sekali yang selawat Nabi, Allah balas kita 10 kali. Masya Allah. Itu adalah kerana kehebatan Nabi itu. Pas selawat ke Nabi ni, semua. Bukan 10 orang Allah tak lah. Bukan 10 ada. Sebab tu, Imam Suyuti kalau tak silapnya, dia kritik masalah hak orang baca innallaha wa malaikatahu waktu nak baca Tok Khatib baca ketubah.
Dia kata itu adalah perkara yang dibilangkan bid'ah. Karena selawat itu adalah doa. Doa adalah tidak dijaharkan, tidak dipergah lagu tu doa. Kalaulah waktu tu adalah Imam Suyuti bilang kata bid'ah karena baca tu derah, asal doa tu adalah qahar, lepas tu baca derah, lepas tu selawat bulan Maulud tu qahar ke derah. Kalau itu doa tu selawat bulan Maulud derah tu panggil derah ke qahar sangat tu. Ada. Lepas tu kita ambil kata-kata Imam Suyuti mari prakok masuk dengan perbuatan kita hari ini ni, nak kata gapo tu. Dah. Tu ambil parti tengoklah, parti tu fikir tengok. Baik, kita klik ke sini. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain pula ayat tentang selawat ke Nabi ni. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Masya-Allah. Hadis Sunan Tirmizi rakam 486. Maksudnya Nabi kata manusia paling dekat dengan aku pada hari kiamat ialah mereka yang paling banyak selawat ke atasku. Masya-Allah. Tak ada gapo kita ni. Selawat ke Nabi pada ada hari-hari 100 200 hari. Sebab tu maknanya paling kurang kita tu kena selawat ke Nabi 100 kali sehari. Jangan tunggu bulan Maulud sajalah selawat tu. Selawat bulan Maulud, selawat saya madah pula dah. Dia tak padah tak selawat. So situ. Dia tak padah tak selawat. Kalau itu kita selawat ke Nabi ni sentiasa semua. Setiap hari jangan kurang pada 100 kali. Dia tak payah. Setiap kali lepas maya 12 kali ya. Jangan lupa je. Lepas zuhur 20 kali, lepas asar 20 kali, lepas maghrib 20 kali, lepas isya 20 kali, lepas subuh 20 kali, cukup 100 lagi. Benda-benda mudah ya. Alhamdulillah kalau kita lewat gitu tu. Kita semoga Allah masukkan kita sini. Nabi kata orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak selawat pada aku. Masya-Allah. Kita tak pandai guna. Kalau kita pandai guna masa kita jadi kebaikan pada kita banyak. Kita mesya banyak masa kita. Benda ni benda masya-Allah, bukan mudah dan bukan perih benda ni. Benda yang mulia, benda yang tinggi yang boleh hasil banyak pada kita insya-Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, noya atau Nabi kita adalah selalu diangkatkan sebutannya. Maka diperintah kita untuk kita selawatkan Nabi, dan kita selawatkan Nabi pula ada kelebihannya pula. Diperintah pada mereka yang mendengar sebutan Nabi, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dia bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni diperintah pula siapa yang dengar sebut nama Nabi Muhammad kena selawat dah. Kena selawat. Bila orang sebutkan Nabi Muhammad, kita sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Raghima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya." Hadis riwayat Tirmizi, rakam 3554. Nabi kata, "Raghima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya." Maksudnya terhenalah seseorang disebutkan nama aku di sisinya, maka dia tidak berselawat ke atasku. Hena orang ni sebut nama aku, kau tak selawat ke aku. Setiap sebut nama Nabi, bila kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada. Jadi orang yang mana tak sebut nama tak selawat pada aku waktu disebut nama aku tu, terhenalah seseorang itu. Nauzubillah min zalik. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Tengok lagi. Hadis riwayat Tirmizi rakam 3555. Nabi kata al-bakhil alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Maksudnya orang bakhil, orang kedekut, orang keloret, orang bakhil ni, orang kupik ni,
ialah mereka yang sebut nama aku di sisinya, lalu dia tidak bersawak ke atasku. Ni pakai kedekut. Jangan kedekut duit. Nak sebut nama aku pun kedekut. Inilah orang bakir Nabi kata. Na'udzubillah min dzalik. Kita jangan jadi orang bakir. Bila sebut nama Nabi, kata Muhammad, kita nak sallallahu alaihi wasallam. Ni baru tak ada orang bakir. Dah tu jadi orang bakir kita. Sebut nama aku dah bakir. Na'udzubillah min dzalik. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian. Dengan itu berarti nama Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa disebutnya dan hampir tidak putus-putus disebutnya sama sekali. Inilah katakan disebut nama Nabi, diakakkan apa yang saya kata tadi, wa rafa'na laka zikrak. Sebut nama Nabi. Seolah Nabi itu tak putus-putus sebut nama dia. Diberi kelebihan sebut nama Nabi, selawatkan Nabi. Bila sebut nama Nabi kita pun baca sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ini masuk dalam dikatakan diakakkan sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wow, didahulukan sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila disebutkan nama-nama anbiya yang lain. Ini nak kata kelebihan Nabi juga ni. Sebut nama Nabi kita, bila sebut nama Nabi lain, sebut nama Nabi Muhammad dulu. Sebut Nabi kita dulu, belum sebut orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Daud zabura. Surah Nisa surah yang keempat ayat 163. Maksudnya sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepada engkau. Saya sebut Nabi dulu. Engkau. Auhayna ilaik. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepada engkau sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudian daripadanya, dan kami telah memberikan wahyu kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur pada Daud. Jadi sebelum sebut nama mereka ni, Allah sebutkan Nabi kita dulu. Ini adalah menunjukkan kelebihan sebutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini Allah telah menyebutkan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menyebutnya nama-nama para anbiya yang lain. Maka semua keadaan yang disebut di atas itu menunjukkan di atas kehebatan dan keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Inilah biadalah otak kita, biadalah zihn kita kata, ni dia kehebatan Nabi. Bila Allah sebut nama Nabi lain, Allah sebutkan nama Nabi kita dulu sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, jaminan Allah dalam menjagakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah jamin dalam menjagakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, beberapa perkara hubungan dengan kehebatan dan keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita sedang ikuti. Semoga kita dapat tanamkan akidah tentang Nabi kita ni dengan kejaknya, teguhnya, kukuhnya, supaya kita tu yakin di atas apa yang ditunjuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita kemah di atas ajaran Allah Subhanahu wa taala yang melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kita akan teruskan lagi hubungan dengan berbicara tentang keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada minggu depan insya-Allah. Untuk hari ini kita cukup setakat ini insya-Allah. Ialah jaminan Allah dalam menjagakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.